Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Azri bin Abdul merupakan penolong jurutera di Jabatan Kejuruteraan Mekanik dan Pembuatan. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda mengenai sistem pneumatik. Baik, sebelum saya kongsi dengan anda semua, saya ingin terangkan sedikit mengenai pengenalan sistem pneumatik. Sistem pneumatik merupakan sistem yang menggunakan tekanan manfaatan angin untuk memindahkan tenaga dan mengawal tenaga. Contoh kegunaan sistem pneumatik dalam kipas sarang kita adalah di bahagian production line di kilang-kilang yang pertama, yang kedua pada bahagian sistem brake bas dan lori, kemudian di bahagian pintu kereta api. Okey. Sistem pneumatik mempunyai kelebihan. Yang pertama, ianya lebih menjimatkan penggunaan tenaga. Yang kedua adalah ianya lebih selamat. Ia tak mudah meletup seperti hidrolik. Sistem pneumatik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, dari segi kelebihannya adalah lebih efektif. Yang kedua, ianya lebih menjimatkan. Yang ketiga, ianya mesra alam. Dan terakhir, ianya lebih selamat berbanding dengan sistem hidrolik. Dan di segi kekurangannya pula, ianya ada unsur-unsur ketidaktepatan walaupun ianya cepat berbanding hidrolik. Yang kedua, ianya tidak boleh mengangkat bebanan yang berat dalam sekitar 20 ke 30 kN. Dan ketiga adalah ia menghasilkan bunyi yang agak bising. Bagi menjalankan simulasi sistem pneumatik, komponen utama yang kita gunakan untuk menjalankan simulasi ini adalah pemampat udara ataupun air compressor. Komponen yang seterusnya adalah injap terminal ataupun valve terminal. Kedua, pressure regulator ataupun tolak pengawal tekanan. Yang ketiga, double acting cylinder ataupun silinder dui tekanan. Seterusnya, switch ataupun limit switch lah. Okay. Dan seterusnya adalah Omron PLC. Dan terakhir, kita gunakan software CX Programmer untuk menjalankan simulasi sistem pneumatik. Bagi menjalankan uji kaji ataupun simulasi sistem pneumatik, pertama sekali kita perlu install ataupun tekan klik file, kemudian pergi ke bahagian new. Lepas tu kita pergi ke bahagian device type, kita klik dan cari CDM to start. Sekejap ya, CDM to start, dan kita klik OK. Okay, lepas tu dia akan tunjukkan figure yang inilah. Kemudian kita pergi ke bahagian new contact. New contact, kita klik pada bahagian sini. Bagi menjalankan simulasi sistem pneumatik, kita perlu menghasilkan PLC ladder diagram, di mana kita perlu tengok pada bahagian switch 1, switch kedua, Y1, Y2. S1 merupakan input dan juga S2 pun juga merupakan input. Y1 adalah output, Y2 juga merupakan output bagi PLC ladder diagram ni. Bagi S1 dan S2, ianya merujuk pada bahagian input pada Omron PLC. Input pada Omron PLC ni dia ada bernombor 0.00 sehingga 0.008. Okey, lepas tu kita lihat pada bahagian output. Output itu merupakan Y1 dan Y2 yang saya telah terangkan tadi. Ianya bermula daripada 10.00 sehingga 11.03. Ianya hanya sekadar nombor, tidak mengakibatkan kenaikan voltan ataupun current lah. Baiklah, sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita lakukan PLC ladder diagram. Langkah yang pertama, kita klik pada bahagian new contact. Lepas tu kita klik dekat sini. Okey, dia akan tunjukkan
ruangan kosong ni kita perlu isikan. Ini merujuk pada bahagian omron PLC. Omron PLC ni seperti saya sebutkan tadi, dia ada 0.00 sampai 0.008 untuk S1 dan S2 sahajalah. Okey, untuk S1 saya pilih nombor 0.01. 0.01, lepas tu kita klik OK. Pada bahagian komen kita tulis S1. Lepas tu kita klik OK semula. Okey, lepas tu kita buat garisan memanjang sehingga hujung dengan klik near horizontal. Kita klik near horizontal hingga hujung dan kita buat bahagian output pula. Bahagian output kita klik pada bahagian new coil. Kita klik new coil. Okey, seperti saya sebutkan tadi, new coil pada bahagian output dia ada 10.00 sehingga 11.03. Okey, saya memilih 10.01 untuk Y1. Lepas tu kita klik OK. Pada bahagian komen saya tulis Y1. Okey. Lepas selesai kita buat garisan yang pertama, kita buat row yang kedua pula. Kita klik semula new contact. Okey. Saya pilih nombor yang selain daripada yang saya pilih untuk S1 tadi. Saya pilih 0.05 untuk S2. Saya klik OK dan kita tulis S2. Kita klik OK. Lepas tu kita pergi pada new horizontal untuk buat sambungan. Klik pada bahagian ni dan kita klik seperti Y1 tadi. Kita pergi pada bahagian new coil. Kita ambil 10.05. Lepas tu kita klik OK. Dan pada bahagian komen kita klik Y2. Okey. Seterusnya kita buat sambungan yang terakhir dengan klik new horizontal. Klik sehingga hujung dan yang bahagian kotak yang terakhir kita klik new PLC instruction dengan berikan arahan NEND. Lepas tu kita klik OK. Okey. Kira PLC ladder diagram kita telah lengkap. Cuma kita belum transfer data dalam PLC ladder diagram ke dalam omron PLC. Okey, langkah seterusnya kita transfer data dari CS Programmer untuk masuk ke dalam omron PLC. Step pertama kita perlu klik pada simbol work online. Lepas tu kita klik yes. Okay, kemudian kita klik pada PLC. Kita pergi pada bahagian transfer dan kita pergi ke klik to PLC. Kita klik OK. Klik yes. Klik OK. Yes. So, sekarang ni saya nak tunjuk buktikan bahawa pemilihan saya untuk pada bahagian S1 dan S2 betul. Sekarang saya pilih 0.01 untuk S1. Kita pergi tengok pada bahagian omron PLC sama ada ianya menyala atau tidak. Okey, kita boleh lihat 0.01 dan 10.01 untuk Y1. Okey, kita pergi klik pada bahagian S2 0.05. Untuk bahagian S2 0.05 dan 10.05 untuk Y2. Bermakna ianya menyala. Sekiranya saya nyalakan yang lain, ianya juga tidak akan menyala. Bermakna kita set up untuk CS Programmer betul lah. Jika kita lihat pada bahagian Festo pneumatic limit switch,
Okey, kita lihat pada bahagian bernombor 1, 2 dan 4. 1 merujuk kepada bahagian main switch yang akan disambungkan pada bahagian Omron PLC, iaitu pada bahagian positif terminal. Baik, untuk nombor 4 kita akan sambungkan pada bahagian switch yang kita telah pilih pada Omron itu juga, iaitu kalau switch yang pertama 0.01 lah, kita akan sambungkan nombor 4 sehingga ke 0.01. Okey. Yang kedua, switch yang kedua kita sama juga. Nombor 1 kita pergi kepada bahagian positif terminal dekat Omron, dan nombor 4 untuk S2 kita pergi pada bahagian 0.05 untuk S2. Baiklah, langkah seterusnya kita akan sambungkan dari limit switch pergi ke pada bahagian Omron PLC, iaitu pada bahagian positif terminal. Kita sambungkan kabel merah pergi pada bahagian positif terminal untuk S1, dan kemudian kita buat sambungan dari nombor 4 pergi ke pada bahagian Omron PLC untuk S1 yang kita pilih 0.01. Kita cucuk pada 0.01. Untuk S1 kita dah siap. Sekarang kita buat bahagian S2 pula. Kita sambungkan dari 1 pergi ke sambungkan pada belakang kabel S1 pada bahagian belakang di positif terminal untuk S2. Dan nombor 4 kita pergi ke bahagian, kita sambungkan belakang ni dan cucuk pada bahagian nombor 0.05 untuk S2. Okey, siap. Baik, untuk sambungan pada bahagian output, kita perlu lihat pada valve terminal atau pijat terminal. Kita lihat pada bahagian ni, kalau kita lihat pada butang dia ada kod 1, 1, 2 dan 2. 1 merujuk pada single acting cylinder dan 2 butang ni merujuk pada double acting cylinder. Okey, pada video kali ini saya akan tunjuk, kita akan gunakan pada bahagian paling bawah. Okey, kiraan dia ada 0, 1, 2 dan 3. So saya akan gunakan pada bahagian paling bawah ni lah. Okey, kita tengok pada bahagian kabel ni juga. Dia ada kod 0, 1 pada bahagian hadapan, 2, 3. Okey, ianya merujuk pada bahagian terminal iaitu 0, 1, 2 dan 3. Saya pilih yang bahagian paling bawah lah. So kita kena cari kod yang bermula daripada 3. Dan belakangnya ada merujuk 12 dan 14. Okey, ianya merujuk pada bahagian ini. Kita lihat pada bahagian ni ada 14 dan 12. Kiri hujung 14, kanan hujung 12. Baik, kod 14 merujuk pada bahagian Y1 yang ada pada diagram ni lah. Untuk kod 12 merujuk pada Y2, bahagian output kita, output 1 dan output kedua. Okey. Baik, untuk sambungan pada bahagian output, kita sambungkan daripada kabel biru ini. Kita akan pergi pada bahagian
negatif terminal. Yang seterusnya kita pergi pada Y1 dan Y2 pada Omron PLC. Okay, seperti saya terangkan tadi, kod yang bernombor 314 kita pergi pada bahagian 10.01 untuk Y1. Untuk Y2 kita sambungkan kod bernombor 312 pada 10.05 di Omron PLC ini. Bermakna letak untuk sambungan kita lengkap. Okay. Jika kita lihat pada bahagian valve terminal atau jet terminal, kita dapati di sini ada kod, tapi ianya agak sukar untuk dilihat. 4 dan sini kod 2, 4 dan 2. 4 merujuk pada 14 iaitu bahagian input, dan 2 merujuk pada kod 12 yang ada pada bahagian inject terminal. So saya akan sambungkan dari 4 akan pergi pada bahagian ini. Seterusnya disambungkan untuk bahagian output pula bernombor 12, kita pergi sambung pada bahagian mana? Silinder. Baiklah, kita lihat sama ada kita punya setting ataupun setup ni betul. Kita cuba on Omron PLC dan kita kawal pada bahagian flow meter. Untuk kalau kita nak lajukan, kita pulas ke arah kiri ataupun arah lawan jam. Saya cuba lajukan. So ini adalah hasil daripada kita setup mula dari PLC diagram dan pergi ke Omron, dan ini adalah hasil yang terakhir lah. Okay, jika kita lihat pada 0.02 seperti di Omron, kita cuba klik sama ada ianya ikut arahan atau tidak. Okay. Untuk S1 kita beri arahan untuk ianya ke hadapan ataupun extend. Bagi untuk 0.05 kita beri arahan untuk retract. Kita boleh lihat dia sudah ke belakang lah. Okay, kalau katakan saya klik serentak, ia akan pilih salah satu saja. Ia tidak akan berhenti di tengah-tengah ataupun bergerak. Padamkan dulu. Jadi inilah simulasi sistem pneumatik. Seperti yang kita tahu, sistem pneumatik merupakan sistem yang menggunakan tekanan yang patah angin untuk memindahkan tenaga. Saya berharap para pelajar dapat memahami apa yang telah saya terangkan dalam video kali ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid, technician yang mengendalikan lab hidrolik. Okay, sekarang ini adalah mesin hidrolik untuk kita belajar dalam kursus hidrolik untuk studium tahun 1. Sekarang mesin ini berada di bengkel mekanik bahan. Hari ini saya akan terangkan macam mana sistem hidrolik ini berfungsi. Ini adalah sistem hidrolik yang paling basic sekali untuk student perlu tahu macam mana sistem hidrolik ini bergerak ataupun berjalan. Okey, dekat sini saya akan terangkan satu-satu equipment yang kita pakai dalam kita punya sistem hidrolik. Right? Okey, di bawah tu adalah tangki untuk kita simpan minyak ataupun minyak hidrolik. Ini adalah dia punya tangki untuk kita tengok bacaan volume dia. Right? Okay, ini adalah regulator. Okay, untuk kita kawal berapa bar ataupun berapa tekanan yang kita nak masuk ke dalam kita punya sistem DC. Right? Okay, ini adalah kita punya 4-way 3 position DC.
Okay, part ni adalah sangat penting dalam kita punya sistem hidrolik. Okay, dia ada 4 injak untuk kita menggerakkan kerja dalam kita punya sistem hidrolik. Okay, ini adalah pressure guide untuk kita baca berapa bacaan bar yang ada dalam kita punya sistem untuk kita kendalikan kita punya sistem. Okay, ini adalah part yang wajib dalam kita punya sistem hidrolik untuk mengendalikan berapa tekanan yang kita perlukan semasa dia membuat kerja output untuk tekanan output dia. Okay, ini ada 2 perbezaan. Saya akan tunjukkan lita, 2 pasangan lita untuk korang faham macam mana pengendalian dia. Okay, kat sini kita akan kontrol berapa bar yang kita nak gunakan. Okay, ini adalah actuator output kerja dalam sistem hidrolik. Okay, dia akan bergerak untuk kita tengok kerja ni bergerak dalam keadaan sempurna ataupun tak sempurna. Okay. First sekali saya akan pasang macam mana sistem hidrolik ni untuk berfungsi. Saya akan pasang hose untuk menggerakkan dia punya minyak hidrolik tu. Okay. Pertama sekali saya akan keluarkan hose. Alright, ini hose yang daripada tangki di bawah tu saya dah sediakan. Okay, hose ni kita akan masukkan minyak hidrolik ni untuk masukkan ke dalam kita punya sistem hidrolik. Okay, hose ni saya akan pasang dekat regulator ini. Okay. Okay, kita dah masukkan dalam kita punya sistem. Okay, kita akan okay, daripada P, minyak tu masuk melalui injak P. Dia akan keluar balik pada injak P dan dia akan masuk terus ke dalam pressure guide yang pertama, pressure guide nombor 1. Okay, dan minyak tu dah masuk dalam pressure guide yang pertama. Dia akan keluar balik melalui injak yang di atas ni, terus pergi ke 4-way 3 position DC. Ini adalah 4 injak. Ini kalau orang panggil dalam sistem hidrolik ni adalah dia punya jantung untuk kita kendalikan kerja yang berlaku. Okey, kita akan masuk dekat injak P. Okey, dan minyak tu dah masuk ke dalam injak P. Kita akan keluarkan minyak tu melalui injak A. Okey, and then kita akan terus pergi ke part yang kedua. Ini adalah throttle valve. Okay, throttle valve ni berfungsi untuk kita mengawal berapa kelajuan kerja yang berlaku dalam kita punya sistem. Okay, daripada injak A ni, minyak tu akan keluar masuk ke dalam injak B. Okay, minyak tu dah masuk dalam throttle valve. Kita akan keluarkan minyak tu melalui injak A. Daripada injak A, dia akan terus pergi ke pressure guide yang kedua, meter yang kedua, untuk kita tengok berapa bacaan bar yang berlaku semasa kerja ni berfungsi, berjalan. Okay. Dan kita akan keluarkan minyak tu daripada pressure guide yang kedua. Okay, daripada kedua, dia akan terus masuk ke part yang terakhir adalah actuator. Ini adalah actuator atau orang panggil silinder lah. Okay, kita akan masukkan minyak tu ke dalam actuator. Okay, bermaksud minyak tu dah masukkan kita dah masukkan minyak tu ke dalam kita punya actuator. Dan selepas dia berfungsi ataupun bekerja, minyak tu perlu dikeluarkan balik dan terus masuk ke dalam tangki. Okay, saya akan keluarkan minyak tu daripada actuator. Okay, daripada actuator dia akan masuk terus ke dalam injak B, 4-way 3 position DC. Okay, ini adalah injak regulator yang mengawal minyak keluar masuk. Okay,
Okey, daripada injak B ni kita akan kita perlu simpan minyak lebihan tu terus ke dalam tangki untuk kita tengok bacaan volume ataupun diameter isi padu dia. Okey, untuk kita tengok berapa minyak yang digunakan dalam sistem. Okey. Dan kita akan masukkan terus minyak tu ke dalam tangki. Okey. Okey, sekarang kita punya lita lengkap untuk kita operasikan. Okey, semua pemasangan semua komplit. Okey, kita akan try tengok adakah sistem ni ataupun lita ni berjalan dengan sempurna. Okey, kita on. Bermaksud kita punya sistem atau lita hidrolik kita berjalan dengan sempurna. Okey, kalau kita tengok dekat sini bacaan pada pressure guide yang pertama, dia akan keluar satu bacaan sebanyak 70 bar. Okey, bermaksud tekanan yang ada di dalam kita punya sistem hidrolik ni sebanyak 70 bar. Okey. Di pressure guide yang kedua ni kita akan tengok bacaan dia kosong sebab kita punya sistem belum bergerak ataupun belum bekerja, dia akan ada tekanan yang kosong. Okey. Okey, apabila kita menggerakkan kerja, kita pakai 4-way 3 position di sini untuk kita menggerakkan kita punya sistem ataupun kita punya kerja. Okey, saya akan tolak pedal ni untuk kita menggerakkan kerja ni. Okey. Okey, kalau perhatikan injak ni akan bergerak. Okay, kita tengok balik. Okay, dia akan return. Okay, semasa kerja ni bergerak, bacaan akan keluar di pressure guide yang kedua ni. Okay, bermaksud akan ada tekanan semasa kerja tu berjalan. Okay, saya akan bagi kerja lagi. Akan perhatikan kat meter ni akan keluar satu bacaan. Okay, bermaksud tekanan yang ada dalam tu kita boleh ambil data untuk masukkan ke dalam kita punya report lah. Okay. Okay, lagi satu kita akan tengok pada tank ni, tangki ni, minyak akan keluar masuk. Okay, minyak akan keluar masuk, bermaksud berapa kapasiti minyak itu yang berada dalam kita punya sistem, kita akan kira dekat sini lah. Berapa isi padu dia kita akan kira dan kita akan masukkan ke dalam formula yang telah disediakan oleh lecturer. Baru kita akan kira-kira untuk dapatkan bacaan berapa jumlah tenaga yang dipakai, jumlah bar yang dipakai. Okey. Kali ini saya akan tunjukkan lita yang kedua. Okey, lita yang kedua ni kita akan pakai flow pressure valve. Okey, tadi kita pakai throttle valve dan kita akan pakai flow pressure valve. Okey, nanti saya akan tunjukkan apa fungsi untuk flow pressure valve ni. Okey, first daripada minyak di belakang saya dah siap sambungkan hose ni terus masuk ke dalam regulator. Okey, saya akan keluarkan minyak ni balik daripada injak P. Okey, terus masuk ke pressure guide yang pertama. Okay. Daripada pressure guide yang pertama ni kita akan keluarkan minyak dia, terus masuk ke dalam 4-way 3 position DC pada injak P. Okay, pressure Okay, dia dah masuk dalam 4-way 3 position di sini. Kita akan keluarkan minyak dia melalui injak A. Okay, daripada injak A ni kita akan masuk terus ke dalam flow pressure valve.
Okey, dalam injap P. Okey. Ini kita dah masuk dekat low pressure valve ni. Kita akan keluarkan minyak balik daripada injap A. Okey, daripada injap A ni kita akan pergi dekat pressure guide yang nombor 2. Okey, ini adalah pressure guide nombor 2. Okey, pressure guide nombor 2. Dan kita akan keluarkan balik minyak dia. Okey, kita akan keluarkan minyak dia balik. Akan terus masuk ke dalam actuator. Okey. Okey, kalau perhatikan kat sini dia ada dua injap T dengan lagi satu injap ni. Okey. Function dia, kita akan masukkan lagi satu injap ni terus ke pressure guide yang nombor 3. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan macam mana bacaan tu akan keluar. Okey. Dan saya akan masukkan terus ke dalam inject nombor 3. Okey. Okey, kalau perhatikan dekat sini, kita akan keluarkan minyak dia daripada actuator terus masuk ke dalam kita punya 4-way 3 position DC. Dia akan terus pergi ke injap B Okey. Masuk dalam minyak dah ada dalam kita punya sistem, dalam kita punya litar. Ini kita kena keluarkan lebihan minyak tu ke dalam tangki. Okey, saya masuk terus ke dalam tangki. Okey, dekat sini ada lagi satu injap T untuk kita simpan minyak ni terus ke dalam tangki. Okey. Masuk dalam kita punya litar ni dah siap. Kita punya pemasangan hose. Dia masuk dalam kita punya litar ni dah lengkap untuk kita start operasi. Okay, kita try on. Try dulu, kita tengok. Cukup pressure. Okey, masuk dalam kita punya litar ni dah berfungsi. Okey, kalau perhatikan dia bergerak dekat situ masuk kita punya litar dah berfungsi. Okey, kalau perhatikan dekat regulator ni ada satu throttle valve dia. Okey, dekat sini throttle valve ni berfungsi untuk kita kawal berapa kelajuan kerja ni berlaku. Okey, masuk kalau saya pusingkan benda ni, kita akan kawal berapa kelajuan dekat sini Okey, kat situ kita akan tengok berapa kelajuan yang kita nak untuk kira berapa masa pergerakan dalam sistem hidrolik tu. Kita akan kawal dekat throttle valve ni lah. Okay, kita akan kawal dia. Okay. Alright. Okay, kalau perhatikan dekat dua indikator ni ataupun meter ni akan keluar satu bacaan yang tetap.
Okey, bermaksud kita tak ada bagi kerja lagi pada kita punya sistem. Dia akan ada 70 bar kat sini tetap. Okey, 70 bar. Apabila saya bagi dia kerja dekat 3-way position di sini, kita akan perhatikan dekat meter ni, dia akan berubah nilai dia. Okey, dia akan berubah nilai dia. Bermaksud dekat situ kita boleh tengok berapa tekanan semasa dia masuk dan berapa tekanan semasa dia keluar. Input dan output dia lah. Okey. Dekat situ ada satu bacaan dia. Okey. Okey, sekarang saya akan masukkan di beban. Kita akan tengok berapa tekanan yang berlaku dekat dalam kita punya sistem. Okey, kita dah masukkan di beban. Okey, kita akan tengok dekat sini bacaan yang berlaku 1, 2, 3. Okey. Kat situ kita akan kawal berapa kelajuan dia juga. Okey, ini adalah kerja semasa dia keluar. Okey, kita akan tengok semasa dia bekerja bergerak Okey, tengok dekat bacaan pressure guide nombor 1 dan pressure guide nombor 2 akan ada bacaan yang berbeza Okey, tengok ada bacaan yang berbeza. Okey, bermaksud kat situ ada bacaan in dan ada bacaan out dia. Okey. Okey, macam biasa, semasa kerja tu dilakukan, kita perlu simpan minyak lebihan tu ke dalam tangki. Okey, ini adalah minyak lebihan dalam kita punya sistem dan berapa jumlah minyak kita gunakan semasa sistem ni bergerak ataupun bekerja. Okey, dekat sini ada satu bacaan yang keluar. Bermaksud unit dia adalah diameter meter padu. Okey, bacaan ni akan masukkan ke dalam formula untuk formula yang telah disediakan oleh lecturer ataupun dalam modul student. Dia akan keluar satu bacaan dan dia akan buat ke pengiraan untuk keluarkan bacaan berapa bar yang berlaku dalam sistem. Okey, setakat ni inilah untuk kita punya amali untuk hari ni. Terima kasih. Harap semua dapat faham.